Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Musi yang berbahagia Datuk Haji Nordin Haji Muhammad, yang dikasihi pengarah Pusat Korreksional Perlis Tuan Haji Hamid dan seluruh VIP dan semua yang hadir. Saya tak tahu berapa minit ada pada saya. Tapi saya tidak ada slide. Pagi nak memenuhi tadi yang Dr. Huzali kata. Ada kata mungkin mufti sibuk, ada kata mungkin dia malas nak buat. Okey, saya akan sebut juga beberapa perkara yang disebut oleh tadi Dr. Huzali, dan tapi saya akan ringkaskan di dalam bahasa yang ingin saya sampaikan. Ada beberapa asas yang kita kena faham dalam kehidupan ni. Kita mungkin jadi kaunselor, ada orang jadi pendengar, ada orang ada masalah, mari jumpa saya, jumpa tuan-tuan, jumpa mufti, jumpa Dr. Huzaili, jumpa pengarah. Ini adalah pada zahirnya dia masalah, kita cuba menyelesaikan masalah. Tapi ada orang jadi mufti, jadi pensyarah, jadi pengarah penjara, ada berbagai-bagai. Tapi kesemuanya ini pada asal kejadiannya sama, iaitu manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup di sini dalam satu tempoh yang sementara, dan kita semua akan tadi kembali kepadanya. Kita, kampung kita bukan di sini. Kampung Tok Nek kita asal tu di syurga. Kerana ada kes, dia kena keluar, jadi kita semua duduk di sini. Maka kita duduk seketika sahaja untuk kita balik ke sana. Dalam perjalanan nak balik ke tempat asal kita, ke akhirat itu, berbagai-bagai watak telah berlaku. Masa lahir sama. Laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu datang kepada kami bersendirian seperti mana kamu diciptakan pada kali yang pertama. Semuanya sama. Tak ada masa lahir mak saya nampak Allah mufti nak kita bang. Tak ada. Oh, kaunselor nak kita. Tak ada. Pengarah tak ada. Sama saja. Tidak berpakaian, lahir, kemudian membesar melalui percaturan-percaturan alam ini. Ada orang pergi jadi, tengok dulu belajar bidang lain, jadi bahagian lain. Dan berbagai-bagai lagi hal berlaku. Saya nak sebut hal ini supaya kita faham bahawasanya kita dengan orang lain itu pada hakikat penciptaan sama saja. Sama saja. Yang kedua, apa yang kita tahu tentang orang lain dan orang tahu tentang kita hanyalah sebahagian kecil daripada hakikat kita. Apabila saya berdiri di sini ataupun Dr. Huzaili berdiri di sini, tuan-tuan tengok mufti Perlis. Ada kata ni Dr. Mazhar, dia ni penceramah. Ada yang macam-macam, yang suka, yang tak suka, macam-macam. Sebahagian kita hanya tengok sebahagian. Apabila datang satu orang bermasalah, hatta banduan, kita hanya tahu apa yang dicatatkan di dalam rekod tentang dirinya dan juga cerita dia kepada kita. Tetapi keseluruhan hakikat di belakang dia itu ialah satu deri kehidupan yang kita tak tahu. Sebab itu di kalangan salafus salih, orang-orang salih, apabila orang memuji mereka, mereka menyatakan bahawasanya Allahumma ghafirli ma yaqulun waj'alli khairun mimma yadhunnun wala tu'akhidni bima la ya'lamun. Ya Allah, Allah maghfirli ma yaqul. Ya Allah, ampunkanlah aku apa yang mereka kata. Orang kata, Masya Allah, dia ni baiknya, orang soleh, orang baik. Tuan-tuan katalah. Kita, ya Tuhan mampun apa yang mereka tak tahu. Wala tu'akhidni bima la ya'lamun. Jangan kau ambil tindakan padaku apa yang mereka tak tahu. Zahirnya yang orang tahu tentang kita. Setiap kita ini, jika tidak kerana Allah itu Ghafar, pengampun. Ghafar maksud dia, Ghafar maksud dia penutup. Dia menutup keaiban. Jika tidak kerana Allah itu penutup keaiban, kita tidak ada siapa di kalangan kita yang boleh berjalan dan berucap di hadapan ini.
Semua orang mempunyai keaibannya dalam hidupnya. Terdedah dengan tidak terdedah saja. Sebab itu waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikanlah aku ini lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Sebab itu agama tidak benarkan kita mendedahkan aib kita pada orang. Bukan saja tidak boleh dedah aib orang, tak boleh dedah aib kita. Saya tak tahu ada siapa tunjuk ada ceramah ke apa majlis. So, orang perempuan mari berdiri dan bagi tahu saya dulu ada skandal dengan, dan kemudian buat rakaman cerita tentang maksiat yang pernah dia lakukan, dan kemudian ada juga pensyarah duduk di hadapan dengar dan buat rakaman dan siarkan dalam YouTube, dalam Facebook. Ini adalah perkara yang dilarang oleh agama. Nabi kata kullu ummati, dalam hadis riwayat Bukhari, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umat aku itu diampun melainkan orang yang menzahirkan dosanya. Nabi kata wa minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbihu qad satarahu Allahu alayhi fayaqulu ya fulan qad amaltu al-barihata kadha wa kadha qad bata satarahu Allah fayusbihu yakshifu sitra Allah azza wa jalla. Satara qad bata satarahu rabbuhu fayusbihu yukshifu sitrallah. Nabi kata antara orang yang menzahirkan dosa itu ialah orang yang melakukan dosa. Malam dia buat dosa, bila pagi fabata satarahu Allah alaihi, Tuhan tutup dosa dia. Dia pula bagi tahu kat orang, fulan, kemarin aku buat dosa sekian-sekian. Macam seronok pula dia bagi tahu. Nabi kata dia telah tidur dalam keadaan Tuhan tutup aib dia, kemudian dia sendiri yang membuka dosa itu. Nabi kata yang ni Tuhan tak ampun. Maksudnya dosa besar lah, kena taubat dengan setaubat-taubatnya. Sebab itu agama menyuruh kita bukan saja menutup dosa orang lain, disuruh kita menutup dosa kita. Apabila kita berurusan dengan orang, kita hanya berurusan, ada beberapa perkara, kita hanya berurusan tentang hal yang dia bagi tahu pada kita. Satu orang mari bagi tahu saya isteri saya sekian-sekian, macam mana saya nak buat masalah. Dia nak bagi tahu, dia hanya boleh bagi tahu perkara yang dia nak supaya kita selesai. Saya tidak boleh judge dia, kata dia lebih baik daripada saya. Saya hanya tahu dia ada masalah dalam hal berkaitan. Mungkin di belakang hal itu, dalam urusan yang lain, dia jauh lebih baik daripada saya. Mungkin saya dalam hal itu saya rasa saya baik, itu pun dengan Allah tidak mendedahkan keaiban yang ada pada saya. Sebab itu apabila kita membaca nusus agama, kita akan mendapati keajaiban hadis-hadis Nabi. Antaranya Nabi SAW yang selalu saya sebut menceritakan bagaimana pelacur yang memberi minum pada anjing dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya. Bukan soal bagi minum pada anjing. Sebab tu saya kata kalau setakat bagi minum itu pada anjing masuk diampun dosa, masuk syurga. Orang yang bagi pisang di masjid lagi masuk syurga lah, kan? Orang yang buat kenuri, ahli politik yang buat kenuri lagi masuk syurga lah. Dia bukan soal memberi, ikut-ikut pelacur bagi minum pula pada anjing. Anjing ni kira manusia pandang lekeh lah, pelacur lekeh. Tetapi di sebalik perasaan memberi itu, kerendahan dirinya kepada Tuhan yang membawa kepada keampunan. Kita mungkin memberi, tapi di sebalik pemberian kita itu kesombongan kita yang menyebabkan kita tidak diampunkan dosa oleh Tuhan. Inilah yang membezakan keadaan-keadaan ini. Di dalam urusan kita memberi nasihat pada orang lain, ramai orang memberi, saya minta maaf mungkin sebahagian kaunselor ataupun mufti ataupun ustaz, kita rasa tu kerja kita dan kita dapat duit melaluinya. Tapi sebenarnya bagi nasihat pada orang ni sebenarnya bukan kerja untuk dapat duit. Asalnya ia adalah tanggungjawab. Di antara bai'ah yang para sahabat ambil, antaranya Jarir bin Abdullah, dia ambil dengan Nabi SAW, antaranya ialah bahwasanya untuk menunaikan salat
dan menunaikan wan nush likulli muslim, dan memberikan nasihat kepada setiap orang muslim. Dia kata dia bai'ah dengan Nabi, dia janji dengan Nabi. Jadi Allah telah takdirkan, tak apalah, bukan salah. Allah telah takdirkan tuan-tuan duduk pada satu jawatan yang orang mari minta nasihat. Barangkali tuan-tuan pun sama, pagi-pagi kita kadang doa, ya Allah, dapatkanlah aku satu orang yang memerlukan bantuan untuk aku bantu hari ini. Kadang-kadang kita tengok nak bagi sedekah, tapi ramai orang tak perlu pun, tipu je. Kita cari orang yang betul-betul perlu. Kadang-kadang kita doa supaya orang mari. Kadang-kadang orang mari tu pun kita jumpa, syukur alhamdulillah. Nasihat sesuatu yang dapat pahala. Susah kadang-kadang nak nasihat orang, siapa nak dengar nasihat kita? Allah takdirkan kita pada satu kedudukan, orang mari nak dengar nasihat kita. Ini satu kemuliaan. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya nak sebut, saya akan ringkas saya tadi dah. Kita juga kadang-kadang kena ada unsur ruhi, keikhlasan dalam nak bagi nasihat pada orang. Maksudnya, ada orang kata, tengok skill aku berapa orang aku selesaikan masalah. Skill satu hal, tapi kita bila bagi nasihat, kita harap yang pertama, Tuhan bagi pahala kat kita. Dia dapat buat sesuatu yang baik. Saya selalu sebut, masa Dewan Bahasa jemput untuk bentang menyeberang ke sempadan satu novel yang tuan-tuan mungkin baca. Tapi saya sebut kepada penulis-penulis novel, kehidupan bukan novel. Kehidupan bukan novel. Novel, tuan-tuan, ramai novel, penulis novel lebih kaya daripada penulis buku kaunseling tau. Ramai orang perempuan ni cukup suka baca novel. Teriak-teriak ni. Macam menangis-nangis. Padahal kawan tu tulis masa tengah makan. Tuan-tuan, novel, cerita, jalan cerita, watak, membunuh watak dan seumpamanya, klimaks cerita ditentukan oleh tangan manusia. Manusia kadang-kadang begitu, macam ni buat baik, lepas tu penyuduhan jadi begini, kemudian jadi begini. Kita apabila terpengaruh dengan alam novel, kita rasa kehidupan demikian rupa. Tak. Tuhan menjadikan kehidupan ini penuh dengan keajaiban. Tidak mustahil orang yang kita lihat duduk dalam penjara dengan segala kehinaan mata kita, na'udzubillah, balik ke akhirat dia dalam syurga, kita belum tentu. Tak mustahil di sisi Tuhan. Kerana Allah itu mengetahui apa yang ada dalam sanubarinya, apa yang kita tidak tahu. Dijadikan kehidupan itu berbagai-bagai keperitan, hatta tadi disebut kesedihan. Memang semua orang akan sedih, siapa pun, walaupun kita cuba elakkan. Hatta kesedihan, Nabi suruh elak, pagi-pagi sebut, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta jauh daripada susah hati dan duka cita. Tapi Nabi juga pernah sedih. Duka cita terhadap kaum dia. Duka cita bersungguhnya dia dalam nak dakwah sehingga dia duka cita. Allah kata tentang fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Perkataan bakhi'un berat. Siapa ikuti tafsir saya? Boleh jadi kamu nak memusnahkan dirimu, wahai Muhammad, kerana mereka di atas apa yang mereka tidak mau beriman dengan Quran. Quran kata dalam lain tempat lain, Allah, fala tazhab nafsuka alaihim hasarat. Jangan kau musnahkan dirimu kerana duk fikir tentang masalah, kerana duka cita dengan mereka. Maksudnya kesungguhan Nabi itu, sehingga Nabi fikir tertekan kerana kenapa lah mereka tak mau terima agama ni. Ia suatu kebenaran. Tapi kalau kita jadi kaunselor, kita duk balik fikir betapa bersungguhnya kita nak kawan tu baik, kita ada sifat Nabi. Cuma Allah kata jangan kau musnahkan dirimu. Tapi maksudnya Nabi tu fikir. Sehingga pada akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, masa hajjatul wada',
Semua orang duduk ada. Nabi tanya, innakum mas'uluna anni. Innakum tus'aluna anni fama antum qailun. Kamu akan ditanya tentang aku. Kamu nak jawab apa? Ni ramai ni yang hadir. Mereka kata, nashhadu annaka qad ballaghta wa adaita wa nasah. Kami menyaksikan bahawasanya engkau telah menyampaikan, memberi nasihat, menunaikan amanah dan memberi nasihat. Nabi kata, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah yang aku telah buat tugasan ini. Untuk sampai ke makam ikhlas di dalam tugasan. Sehingga kadang-kadang dalam tugasan itu, keikhlasan itu, Allah ada menegur Nabi SAW. Allah tegur peristiwa. Ingat tak peristiwa orang buta yang datang kat Nabi? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia datang kepada Nabi SAW. Masa dia datang, dia orang buta, dia tak nampak. Nabi cakap dengan orang besar Tadi Dr. Huzaili kata VIP. Nabi cakap dengan orang besar. Nabi bukan ada kepentingan. Bukan kata, kalau mereka ni masuk Islam, mungkin aku panggil aku ceramah banyak lebih sikit. Tak ada. Nabi tak ada kepentingan. Nabi duk fikir, kalau mereka ni masuk Islam, pengikut ada, lebihlah sikit pengaruh. Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia buta. Dia mari pada Nabi, dia perlukan. Seperti mana dia apa? Geng-geng VIP ni belagak ya. Mari nak cakap dengan Nabi lebih kurang. Dia mari, Nabi dah bercakap barangkali dia dengar kot soal Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, alimni ma'allamakallah. Wahai Rasulullah, ajar aku apa yang Allah ajarmu. Dia buta, dia tak nampak pun Nabi. Tapi Nabi ada kerut dahi sikit lah, masam muka sikit dia. Dan Nabi tak tengok. Macam ni lah kita duduk sembang pening. Main-main tak ikut majlis, kacau, you intrude. Tapi dia buta. Bila orang buta ni, dia macam-macam perasaan dia pun macam mudah terganggu. Nabi tak kata kat dia, ni kacau majlis. Nabi tak kata. Nabi hanya masam sikit muka. Abbas ni, Nabi muka lah tarik muka macam kita kan. Dan Nabi tak ingat dia. Quran turun. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu zikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yadhakka aw amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla. Tuhan kata abasa wa tawalla, bermasam muka ia dan berpaling ketika datang kepadanya seorang buta. Wa ma yudrika, apa yang kau tahu Muhammad? La'allahu yatazakka, boleh jadi dia ingin membersihkan dirinya, orang buta itu, ataupun diberikan peringatan padanya. Fatanfa'ahu zikra, kemudian peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang belagak itu, yang rasa cukup, yang rasa orang yang merasakan without need, tidak memerlukan apa-apa lagi, main dengan apa dia? Amma man istaghna fa anta lahu tasadda, yang kau rasa cukup sangat tu kau layan. Wa ma 'alaika alla yazakka, kau tak akan dipersalahkan pun jika mereka tidak mau membersihkan diri. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang sungguh-sungguh, fa anta anhu talaha, you are distracted from him, kau tak kisah dengan dia. Kalla, sama sekali jangan demikian. Dalam Quran ni tak pernah Tuhan kata kat Nabi macam tu. Jangan sekali kamu jangan demikian. Kalla innaha tadhkirah, jangan demikian, ini satu peringatan. Tuan-tuan, selepas berlaku ini, Abdullah ibn Ummi Maktum, dalam sebahagian riwayat, bila dia datang, Nabi kata,
Marhaban fi man atabani rabbi fihi. Selamat datang wahai orang yang Tuhanku telah memarahiku kerananya. Pertama, menunjukkan Quran tu memang daripada Allah lah. Kalau daripada Nabi, Nabi tak buatlah surah yang dia kena. Kan? Tetapi tuan-tuan lihat bagaimana melayan manusia yang bermasalah, yang memerlukan. Nabi tak ada kepentingan, tapi oleh kerana Allah, orang buta ni kemudianlah Allah tidak menilai pada zahir dia buta ataupun dia ni berkedudukan, tapi Allah menilai orang yang inginkan kepada petunjuk. Ini menjadi masalah kepada saya dan kepada kita semua dalam melayan manusia. Mungkin kita rasa kita dakwah ni, Masya Allah, semua geng-geng VIP belakang sama dengan dia. Mungkin Tuhan tak suka. Tuhan tak suka. Itu Nabi yang tak ada kepentingan. Kita ada kepentingan. Mungkin Allah suka dengan orang biasa, banduan, orang kampung yang datang nak mengadu masalah. Itu yang datang ingin menyelesaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, ini semua adalah watak-watak yang ada dalam dunia ini. Saya namanya mufti. Pada pemberian jawatan yang orang berikan, bukan Tuhan nanti. Selagi orang sambung jawatan tu, mufti lah. Kalau tak sambung, duduk bawah. Tuan-tuan tengok berapa ramai orang hari ni menteri, kita semua pakai herbat kat dia, besok dia turun balik habis penggal ni, kita bye-bye kat dia. Dia main duduk belakang. Ini semua manusia berikan. Dalam watak kita, dia banduan, kita penat bagi kaunseling. Dalam watak. Kita dapat kedudukan, orang dengar ceramah kita. Tapi di sisi Tuhan belum tentu. Berapa ramai yang mendengar, saya selalu ulang dalam kuliah saya, berapa ramai yang mendengar itu lebih baik daripada yang memberi. Apa yang saya ingin sampaikan, kita mesti membetulkan hal ini pada dalam diri kita. Walaupun saya boleh belagak, Masya Allah saya ikhlas dalam masalah ni. Ini semua satu watak yang boleh kita lakon. Saya sebenarnya dengan tawaduk. Hakikatnya Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi di sebalik perasaan kita. Dan kita semua hatta banduan. Sebab tu peluang untuk membuat pahala ni dibuka oleh Tuhan dalam segala bentuk. Daripada salat sehingga penderitaan. Bersyukur tak penderitaan. Saya semalam turun daripada tangga di KL. Turun, ada satu orang perempuan, dia jual tisu. Jadi saya pun bagi beberapa ringgit kat dia lah. Bukan nak cerita saya bagi tu. Lepas tu saya jalan, dia kata Alhamdulillah. Dia tak minta, dia jual. Saya pun patah balik, saya bagi lagi duit kat dia lah. Dia kata Allahu Akbar. Dia tak tengok saya pun. Saya tengok macam dia, Alhamdulillah. Saya patah balik, saya bagi lagi satu jumlah lah saya bagi dia, yang mungkin pada dia besar lah. Dia tengok muka saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Dia angkat tangan, dia menangis. Lepas tu saya berjalan, dah lintas jalan. Saya kata kat orang ikut saya, ingat saya nak patah balik, nak tanya dia lah. Saya tanya, dia kata dia jual ni, dia kata kemudian dia tak ada rumah, dia kata kalau dia tumpang rumah kawan, tapi kalau dia ada duit, dia mungkin tak keluar, niaga 2-3 hari dia nak tidur, dia kata. Tapi saya dengar satu perkataan dia kata, saya ni tak ada rumah. Dia tengok saya tak, dia kenal pula saya, tak tahu dia kenal ke tak, mungkin dia tengok saya pakai songkok ke. Dia kata saya ni ustaz, tak ada rumah, tapi Alhamdulillah Allah selalu jaga saya, ada sini saya dapat berteduh. Saya rasa Masya Allah, dia tak ada rumah, dia tak Allah jaga dia.
Kita yang ada rumah kadang-kadang bagi nasihat ke orang balik, kita masih lagi tak komplain di mulut. Dalam diri kita komplain Tuhan dalam berbagai urusan. Alhamdulillah Allah jaga saya. Saya kata kat dia, saya ingat ni peluang saya lah. Saya bagi dia, saya kata boleh tak doa pada saya? Dia kata satu benda tadi saya ingat masa Dr. Huzali sebut. Dia kata insya-Allah besok selepas sembahyang subuh di masjid saya akan doa pada ustaz dan keluarga ustaz. Tapi saya nak cerita, masya-Allah. Dia pergi solat di masjid tu. Saya ingat itu makna kepada kesyukuran hidup. Hidup ni memang tidak adil. Dalam dunia tidak adil. Sebab itu Tuhan buat dia sementara. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Saya selalu baca ayat Quran yang selalu tuan-tuan baca. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menipumu berhubungan Tuhanmu yang pemurah? What have deceived you regarding your Lord, the most generous? Apa yang telah menipu engkau berhubung dengan Tuhanmu yang maha pemurah? Tuhan bagi tahu dah apa yang menipu dia. Kerana dia bagi tahu sifat dia. His generosity. Kerana dia pemurah. Bila dia bagi saya jadi mufti, saya rasa saya mufti lah. Saya rasa mungkin orang lain bukan mufti. Orang pula bagi kedudukan sila. Letak pula nama Sahibus Samahah. Di atas semua penipuan ini, kita tertipu sehingga kadang-kadang mungkin orang yang menasihat itu tidak menikmati nikmat nasihat dia. Orang yang mendengar nasihat lebih mengamalkannya. Ramai orang yang duduk di meja kaunseling tu, dia mungkin jauh lebih menderita jiwanya dibandingkan orang yang mencerita satu masalah antara dia dan suaminya. Saya nak tutupnya dengan satu perkara, iaitu tak apalah kita bagi nasihat di atas peluang yang Allah bagi kat kita. Tapi hakikatnya di akhirat besok kita duduk macam ni, saya, Dr. Huzli, orang yang kita bagi nasihat, segala banduan-banduan ini berdiri di hadapan Tuhan untuk Tuhan timbang semua amalan. Sama saja. Kita mungkin duk fikir amalan, aku apa namanya amalan mengajar kot, kuliah kot. Timbang-timbang tak ikhlas. Na'udzubillah lah. Oh yang ni kerana nak bagi orang tengok, popular sikit, ramai sikit orang like dalam Facebook. Oh yang ni mungkin kerana orang bayar lebih ke. Si Mamat ni tak ada ceramah, pergi mendengar ceramah. Pasal apa pergi mendengar? Nak cari apa perkataan yang Tuhan redha. Mungkin dia dapat pahala, kita tak dapat. Sebab itu berjalanlah di atas muka bumi ini sebagai hamba Allah. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah diri, dengan rasa hina dirinya. Apabila kita tahu, saya ni bagi nasihatnya, mudah-mudahan manfaat tuan-tuan dan saya. Macam saya bagi ni lah, tuan-tuan dengar saya bagi. Mesti mufti bagus ya? Belum tentu. Data pentah ni bagus ya, cakap ni. Hakikat diri saya di belakang yang tuan-tuan tak tengok. Apabila saya berjumpa dengan orang, saya tengok pengarah, saya nampak dia dan jawatan dia. Mungkin sikit-sikit orang cerita tentang dia. Dan begitu. Keseluruhan episod hidup dia, saya tak tahu. Apa dia apabila dia diam? Apa dia, siapa kita apabila kita bersendirian dengan Tuhan? Sebab itu, bila orang datang jumpa saya, tuan-tuan mungkin boleh kongsi yang sama juga. Penawar dalam banyak semua derita ini. Nasihatlah orang, walaupun sebahagian orang sukar menerimanya. Bangunlah sembahyang malam. Hatta kita sendiri bangun sebelum 1/3 yang akhir. Bangun.
Kerana ketika itu hanya kita dan Tuhan. Manusia ni, bila dia dia main cerita kita, kadang-kadang kita tak selesai masalah pun. Ahli psikologi kata, kau kena luahkan. Buat apa kita luah kat orang? Quran kata, fasabrun jamil. Saya kadang-kadang, tak apa, tuan-tuan mungkin ada pendekatan yang, saya kadang-kadang orang datang kata, adakah saudara rasa saya boleh selesai masalah? Kalau saudara rasa, saudara boleh cerita, kok ada teknikal yang boleh saya bagi pandangan. Tapi kalau setakat nak meluahkan, ada dua peluang. Meluah pun boleh, tapi satu lagi, fasabrun jamil. Sabar yang cantik. Ada satu masa, tak payah buat appointment, 1/3 malam yang akhir, bangun dan bagi tahu Tuhan segala masalah. Dia tahu, tapi dia mau ilhah. Dia mau hambanya mengadu. Sebab itu, semua urusan para nabi yang awal, qiyamul lail. Segala masalah, qiyamul lail. Ubat dan beritahu orang lain. Buat appointment dengan Tuhan dulu, sebelum buat appointment dengan saya. Kemudian saya menjadi sebab musabab saja untuk masalah saudara-saudari selesai. Mudah-mudahan saya tak ada banyak yang nak dikongsikan, tapi itulah pandangan saya dalam tuan-tuan tahu dalam bidang ni. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.